Nah, kalau ditanya berapa amount yang kita perlu ada untuk kita bersara, semua orang macam krik krik, krik krik, krik krik, semua tak tahu nak jawab kan. Apa formula, macam mana kita nak dapatkan tahu amount berapa patut kita ada untuk kita mencapai financial freedom. So don't worry guys, bila you all dah subscribe My Financial Blueprint, sampai bila-bila pun you all boleh ubah adjust mengikut you all punya keadaan kewangan kan. Berapa yang you all nak untuk capai financial freedom. So kita tengok dekat screen di button final summary. Selepas you all masukkan all the data dalam financial data, you all akan nampak berapa amount yang you all patut ada based on current income. Tengok dekat skrin belah kanan sekali, based on current income. Untuk this case tadi, suami ni kalau dia nak based on current pendapatan bersih dia 13,500, dia perlu ada 5.5 juta. You all tak perlu pening-pening nak kira sendiri. MJ dah auto calculate kan bersama dengan faktor inflation, faktor inflasi. MJ mengambil kira 3% faktor inflasi dan kita dah kirakan, dah auto calculate kan untuk orang yang berpendapatan 13,500 pendapatan bersih, dia perlu ada 5.5 juta untuk dia capai financial freedom kalau dia nak hidup dengan 13,500 sebulan. Begitu juga dengan isteri, kalau dia nak hidup dengan 12,758, dia perlu ada 5.261 juta. Right. So ada yang cakap, MJ, saya tak perlulah nak sampai 12,000, 13,000 sebulan ketika saya bersara. Saya nak amount cukup sekadar yang sesuai untuk saya. Kita boleh ubah. You all masuk tengok dekat husband tu kan. Boleh klik dekat situ. Katakan dia nak hidup dengan cukup dengan 8,000. Suami kata cukup dengan 8,000. So 8,000 ni desired income yang dia nak. So 8,000 dia tak perlu ada 5.5 juta. Suami perlu hanya ada 3.298 juta. Isteri kata tak payahlah nak sampai 13,000, 12,000 lebih. Saya cukup dengan 5,000. So isteri cukup dengan 2 juta. Plus tu kan. Total household financial freedom target untuk suami dan isteri ni 5.36 juta. Best tak kalau you all tahu you all punya financial goal, you all jelas dengan berapa patut ada dan berapa amount yang you all boleh dapat daripada duit goyang kaki pada ketika you all capai bersaraan. Sama ada orang tu nak bersara, kalau sekarang ni umur dia 25, dia nak fokus 10 tahun. Umur 35 dia nak capai 5.3 juta ni, suami dan isteri kan. Suami 3.2 juta, isteri 2 juta. So dia nak buat 10 tahun je. So kalau dia bermula daripada sekarang, dia execute. Mungkin tak tepat 10 tahun, tapi kalau jadi 12 tahun ke 13 tahun, still okay. Kalau sekarang dia umur 25, kalau 10 tahun 35. Kalau terlajak pun 37. Still muda. Itu mindset yang MJ nak tanamkan supaya kita expeditekan perjalanan mengurus kewangan kita tu secepat yang mungkin untuk kita capai financial freedom target kita. Bila kita ada kejelasan berapa amount tu, insyaAllah kita boleh kontrol pelaksanaan pengurusan kewangan kita supaya kita secepat yang mungkin untuk capai financial freedom target tadi. Right? So, dalam final summary ni juga ada maklumat berapa emergency fund patut ada. Kan? Emergency fund yang MJ summarikan kat sini, MJ tak letak 3 bulan. Kenapa MJ tak letak 3 bulan? MJ letak 6 bulan. Kerana pada MJ 3 bulan tu terlalu singkat. Sebaiknya kita ada 6 bulan. Untuk case study ni, dia perlu ada 75,000 untuk husband, 63,000 perlu ada untuk wife. So, dia dah nampak dah amount ni. Jadinya dia kena cross check. Kat mana nak cross check? Cuba tengok dekat asset. Cuba tengok dekat asset kan, dekat bahagian asset. Dekat asset ni kalau you all perasan, ada item-item yang remark dekat situ warna merah, emergency fund. Duit-duit yang sesuai MJ dah remarks dekat situ untuk you all letak supaya menjadi tempat preparation emergency fund kan. Untuk case study ni kan ada nampak dekat ASB dia simpan duit cash dekat bank tu, kita boleh consider juga sebagai emergency fund kan. Okay, so pergi balik dekat final summary. Sebenarnya dekat dalam final summary dah itemizekan figure berapa sebenarnya suami ni ada emergency fund, isteri ada emergency fund ada berapa. So sad story-nya lah, bila keluar summary rupanya suami ada 11,000. Long way to go untuk cepat-cepat baiki aliran tunai supaya ada surplus dalam aliran tunai untuk meletak prioriti, menyimpan supaya cepat-cepat dapat
cukupkan 75,000 emergency fund yang perlu disimpan di tempat-tempat yang sesuai. Contohnya ASB ataupun tabung haji tadi. Alright? So, si isteri pula langsung tak ada emergency fund. Takut tak guys? Kat mana habis ni duit isteri ni? So, isteri kena bertindak lah. Tengok dia punya aliran tunai, mana perbelanjaan yang boleh dibuang, dikurangkan, tambah pendapatan, tambah saving untuk prioritikan emergency fund cukup minimum 6 bulan 63,000. Right? Kenapa MJ letak 24 bulan? Kalau nampak emergency fund, dia ada 6, dia ada 12, dia ada 24. Seminimum 6 bulan, sebaiknya 24 bulan. Kerana kita melihat kepada sejarah waktu tahun 2020, masa berlakunya COVID-19 kan, PKP. Ramai yang 24 bulan pun tak boleh nak recover lagi. That's why ketika keadaan kewangan kita mengizinkan untuk kita mengurus kewangan dengan baik, sebaiknya kita put aside, tanamkan disiplin menyimpan tu sehingga boleh ada emergency fund sepanjang 24 bulan. Right? So kalau kita tengok, husband perlu ada 302,000, wife perlu ada 253,000. Usahakan Right, so next lagi final summary ni apa ada? Asset by risk and return level. Kenapa MJ buat summary untuk risk and return ni? Kalau melihat kepada pelaburan kita, aset-aset yang kita ada, yang kita simpan dan labur ni, dia ada di tempat yang low risk, medium risk dengan high risk. Seperti MJ cakap di awal tutorial, sebagai permulaan untuk kita yang kurang ilmu, kita pergi kepada low risk dengan medium risk paling tinggi. Jangan pergi kepada high risk. Okay? Kenapa? Kalau kita meletakkan kita punya pelaburan di tempat yang berisiko tinggi, tanpa kita mixkan dengan tempat yang risiko sederhana dan rendah, di kuarteri, bila berlakunya risiko penurunan performance, kita punya duit tu habis semua musnah. So, kena mixkan antara low, medium dengan risk bila kita dah ada ilmu. Namun, sebelum ada ilmu, kita mulakan dulu dengan medium dengan low. Okay. So, untuk case study ni kita nampak dia memang tak ada high risk untuk suami. Suami lebih kepada medium risk and low. Ada 1.3 juta. Ni MJ rasa adalah hartanah. So, kita tengok hartanah dalam kategori medium risk lah. Dalam kategori 6%, 7%. Okay. Untuk low risk, dia ada lebih kurang 167,000. You all boleh tengok itemize dekat bahagian asset. Boleh tak kita buka asset sekejap supaya you all boleh nampak. Di bahagian asset, kita pergi dekat add asset. Dalam add asset, di bahagian cash, kita ada kategorikan. Nampak tak? Kan? Di bahagian asset ni, tempat-tempat yang low risk, medium risk dan juga high risk. Bila you all key in aja dalam bahagian asset, duit-duit simpanan yang you all ada, automatic kita akan auto-calculatekan dalam kategori low, medium ataupun high di bahagian final summary. So, part you all pastikan data yang dimasukkan mesti tepat. Pada ketika you all key in data tersebut. So, dekat final summary, jangan bimbang. You all tak perlu buat apa-apa pun. Di part you all, hanya key in di dalam bahagian financial data. Okay? Right. So, kita berbalik kepada final summary tadi. So, wife, dia ada. Tadi kita dah tengok husband, kita tengok wife lah. Wife hanya ada dekat low risk. 245,000 dekat pelaburan yang berisiko rendah. Okay, kita boleh tengok itemize dia dekat bahagian asset tadilah. Wife punya 245,000 ni apa? Nanti boleh tengok dekat bahagian asset. Okay, bawah pula kita tengok dekat final summary ni dia ada apa? Okay, liquid dan non-liquid. Kenapa pentingnya MJ buat summary untuk asset cair dengan asset tak mudah cair? Kerana pernah berlakunya satu kes ni, seorang orang yang kaya raya, dia meninggalkan aset dia terlalu banyak non-liquid asset dan dia terlepas pandang untuk buat pewarisan harta, sehingga harta-harta yang non-liquid ni tak boleh dicairkan untuk didistribute kepada pewaris-pewaris dia kerana memerlukan kos yang sangat tinggi. So, kita kena pastikan aset yang kita bina mesti balance. Ada yang mudah cair, ada yang tak mudah cair. Dan bila yang tak mudah cair ni, kita kena prepare membuat pillar yang nombor 5 lah, iaitu pewarisan harta, pengagihan harta. Pastikan harta kita di-guide oleh pihak
pihak trustee untuk kita urus harta kita ketika hidup, supaya harta-harta yang non-liquid dan juga liquid ni diurus dengan baik, diurus dengan ilmu. So untuk this case tadi agak balance juga, tapi ada jugalah perbezaan dekat situ. Untuk household in summary, suami dan isteri combine untuk liquid asset lebih kurang 1 juta, non-liquid asset 1.5 juta. Kalau tengok suami, liquid dia lebih kurang 1 juta, non-liquid ni aset-aset tetap 1.35 juta. Kita kena pastikan yang non-liquid tadi boleh diuruskan, sempat diuruskan. Sementara untuk uruskan yang non-liquid, kita ada peluang untuk meneruskan kelangsungan hidup dengan harta-harta yang mudah dicairkan, iaitu yang liquid asset tadi. Antaranya liquid asset yang paling sangat powerful antaranya adalah tabung takaful lah, tabung kematian, tabung kecacatan, tabung sakit kritikal kan. So dia lebih liquid dan juga cash yang kita ada lah. That's why kalau orang yang tak banyak cash, dia akan memang mengambil takaful sebagai backup supaya liquid asset tu wujud ketika berlakunya risiko kehidupan. Right? So pastikan guys, you all punya summary dan action plan yang you all akan ambil, pastikan balance antara liquid dengan non-liquid. Right? So final summary. Apa yang ada lagi adalah nilai aset bersih summary, net worth summary. Okay, so dekat sini ada itemize untuk current year dan fokus untuk 10 tahun akan datang. Projection, future, value. Seronok tak? Bila kita dah key in data ni auto calculate untuk fokus 10 tahun akan datang. Right? So, in summary, dalam net worth summary ni, dia itemizekan. Kita punya income berapa, expenses berapa, tangible asset kita berapa, kita punya tabung intangible asset kita, tabung kematian berapa, tabung kecacatan berapa, tabung sakit kritikal berapa. Semua information tu dah lengkap dekat situ. Okay. Dan berapa total hutang kita, suami berapa, isteri berapa, total household berapa, kan? Dan kita tengok, kalau tengok yang kat atas tadi, dia tidak ada fokus untuk 10 tahun akan datang. Dia sekadar info, summary yang kita nak nampak. Pastikan kita punya perancangan tu cantik kan? Tapi ini kita sebelum hacking lah. Ini maksudnya data yang auto keluar selepas kita masukkan information financial data. Right? So kita tengok fokus untuk liquidity cash by monthly cash flow. Apa maksud liquidity cash by monthly cash flow? Untuk suami, dia ada lebihan RM900 setiap bulan. Yang duit lebihan yang dia boleh buat sesuatu untuk dia menyimpan. So dia punya lebihan RM900 ni yang dia memang dedicatedkan untuk simpanan akan compound untuk 10 tahun akan datang. Daripada konsistensi dia punya cash flow lebihan RM900 tu akan menjadi RM140,000 pada 10 tahun akan datang. Kita mengambil kira pulangan lebih kurang 4 ke 5%. Fokus dia. Untuk dia punya liquidity cash by monthly cash flow. Okay? Right. So, buying power by financing at current cash flow. Maksudnya dengan lebihan RM900 ni, dia boleh buat financing RM180,000 nilai financing kalau sekiranya hutang rumah ataupun hutang ASB financing. Tu gambaran kalau dia nak berhutang tambahan dengan keadaan kewangan aliran tunai dia ada sekarang. Okay? Alright. So, untuk isteri, kalau kita nampak dekat sini kosong. Tak ada yang orang kata bahayanya kalau dia tak mampu, kalau dia tak kaji, tiba-tiba dia pergi proceed buat financing. Dia layak, bank bagi dia financing, masih layak. Kita nampak kat situ, buying power by financing, isteri ni bank masih allow dia untuk berhutang RM310,000. Tapi sebenarnya aliran tunai dia dah bermasalah. Bila aliran tunai dia bermasalah, sepatutnya dia tak boleh proceed apa-apa hutang. Tapi takut terikut emosi, dia pergi proceed hutang juga. So, sangat bahaya. Untuk suami pula, kan, lebihan cash flow dia ada RM900. Tapi in realitinya, dia punya kemampuan untuk kuasa beli melalui financing, sebenarnya bank dah tak pandang dia dah. Kan? Bank dah tak pandang dia, dia memang tak boleh buat apa-apa pun financing dekat sini sebab dah burst dah dekat sini. So,
total untuk kedua-duanya, in summary, household boleh proceed untuk financing tidak melebihi 265,000 sebenarnya. In conclusion, suami hanya isteri yang layak buat financing, bank allow, tapi isteri untuk aliran tunai dah tak layak. Suami pula vice versa pula dekat sini. So in conclusion, sebenarnya sangat bahaya kalau diorang terus proceed juga financing 265,000 ni dia proceed juga padahal dia punya aliran tunai bermasalah. Jadinya kena kajilah dekat situ supaya jangan sampai terikut emosi untuk kita proceed financing walaupun ada keupayaan buying power daripada financing tu. Kena kaji juga buying power di current cash flow. Right? So projection compounding untuk 5% untuk EPF, KWSP. Suami tak mencarum EPF. Isteri makan gaji mencarum EPF. So hanya isteri lah ada fokus untuk KWSP. So ruginya kalau orang berbisnes dia tak mencarum KWSP. So MJ berpesan dekat sini kalau kita berbisnes usahakan untuk mencarum juga KWSP sebagaimana kita mencarum untuk staff kita, kita usahakan untuk mencarum juga untuk diri kita. Bergantung kepada aliran tunai perniagaan kita lah. Kalau sekiranya cash flow memang tak allow untuk kita contribute dengan amount yang tinggi, kita ni sebagai usahawan tak wajib untuk kita buat pemotongan KWSP. Itu memang government yang allow lah. Namun MJ sebagai advisor, MJ advise untuk you all proceed carum KWSP mengikut amount yang sesuai dengan aliran tunai you all masing-masing supaya kita tak rugi. Salah satu perancangan persaraan adalah melalui kumpulan wang simpanan pekerja, di mana kalau kita melihat pun sekarang ni kita dah ada flexibility daripada akaun persaraan, akaun fleksibel dan juga akaun yang kedua adalah akaun sejahtera kan. So jadi ketiga-tiga akaun ni sebenarnya dah menyumbang kepada perancangan jangka masa panjang dan juga perancangan jangka masa pendek. Kita boleh guna juga duit daripada akaun fleksibel, akaun 3 tadi untuk kita guna transaction untuk aliran tunai kita at current. Bukannya langsung tak boleh kita pakai. Kalau dulu memang iyalah tak boleh kan. Tapi since daripada tahun ni kita dah boleh pakai akaun fleksibel. So please guys, MJ galakkan yang berbisnes, yang guna My Financial Blueprint, usahakan untuk mencarum KWSP seminimum 300.5. Sebulan Kenapa 300.5 sebulan? Sebab setahun melepasi 4,000 dan kita boleh utilize pelepasan cukai. Right? Okay. Untuk bahagian pekerja dan juga bahagian majikan. Kita tengok portion bestnya KWSP, dia ada bahagian pekerja, dia ada bahagian majikan. So, untuk isteri, dia ada 13,200 setahun untuk bahagian pekerja. Dia ada 14,400 untuk bahagian majikan. So, combination bahagian employee dan employer ni, fokus untuk 10 tahun akan datang. Nampak tak? Boleh menyumbang kepada 171,000 dan juga 187,000. So, kalau kita tak ada KWSP, tak adalah lebih kurang 300,000 ni, almost 400,000 kan? Kita boleh dapat daripada caruman KWSP yang boleh menyumbang untuk mencapai amount persaraan kita. Okay? Current liquidity cash. Current liquidity cash, berapa amount cash yang dia ada sekarang yang dia key in dekat dalam bahagian aset dengan fokus untuk 10 tahun akan datang. Suami ada lebih kurang 188,000. Isteri ada lebih kurang 242,000. Combination kedua-dua aset ni compound untuk 10 tahun akan datang lebih kurang 638,000. So seronok tak kita nampak data-data yang sekarang kita key in, kita dah boleh fokus untuk 10 tahun akan datang. Right? So seterusnya, ada tak aset-aset yang habis bayar? Untuk kes tadi ni tak ada. So, bila dia tak ada aset-aset yang dah habis bayar, maka tak adalah fokus untuk 10 tahun akan datang. Okay? Untuk holding power, kuasa pemegangan, bila kita ada buying power, kita kena bina kuasa pemegangan, iaitu holding power. Kenapa perlunya holding power? Kita nak bina supaya bila berlakunya sesuatu risiko, kita masih boleh pegang segala hutang-hutang kita, boleh pegang segala aset-aset kita. Kerisauan dia bila kita ni involve dengan hutang, ketika berlakunya sesuatu risiko hilang sumber pendapatan, kita tak ada kekuatan kewangan untuk survive, untuk hold aset kita yang masih berhutang. So, bila kita aset kita masih berhutang, dia belum menjadi nilai harta bersih kita. So, hutang ni perlu diurus
supaya ada kuasa pemegangan melalui perlindungan takaful. Holding power upon kematian dan kecacatan daripada tabung takaful. Untuk suami ada berapa? Untuk isteri ada berapa? Untuk household total ada berapa? Untuk this case tadi ada lebih kurang 1.065 juta kalau berlaku kematian dan juga kecacatan kekal. Untuk tabung sakit kritikal. Tabung sakit kritikal ni bukan sekadar takaful, holding power due to critical illness. Maksudnya, kuasa pemegangan ketika berlakunya sakit kritikal. Bila berlaku sakit kritikal ni, apa yang termasuk dekat dalam tabung ni? Maksudnya, nilai harta-harta yang kita ada termasuk dengan tabung sakit kritikal. Total untuk suami ada 591,000. Maksudnya, kalau diuji dengan sakit kritikal, nilai harta yang dia ada adalah lebih kurang 591,000. Bila kita tengok dekat sini, apa guideline dekat situ, kita kena fikirkan, kalau berlaku sakit kritikal, apa yang perlu kita siap sediakan adalah tabung minimum 591,000 ni, iaitu boleh cover kita punya komitmen, boleh cover lagi masih kita boleh ada portion untuk kita invest, dan juga boleh masih kita reward diri kita. So, apa dia punya calculation adalah minimum yang perlu kita sediakan adalah 4 tahun kita punya perancangan supaya kita boleh ada kuasa pemegangan, masih boleh survive, masih boleh membayar segala komitmen sebab kita masih hidup kan. Bila kita sakit kritikal ni, kita masih hidup. Bila kita masih hidup, kita naklah kita masih boleh invest. Kita naklah masih boleh menanggung komitmen kita dan masih boleh reward diri kita. Jadinya, portion dekat situ, 12 bulan yang kita ambil amount, MJ dah auto calculatekan, darab dengan 4 tahun, kita perlu ada lebih kurang minimum 591,000 untuk suami. Untuk isteri, ada 497,000 minimum perlu ada. Household perlu ada 1 million. Kalau berlakunya sakit kritikal, kita dah auto calculatekan untuk 4 tahun. In realitinya, untuk this case tadi, cukup ke tidak perancangan dia untuk kalau berlaku sakit kritikal? Tengok suami ada 1.5 juta. 1.5 juta, tapi sebelum tolak hutang. Nanti summary kat bawah tu baru kita nampak. Sebab dia dapat harta ni, tapi dia perlu ingat, dia perlu ada hutang yang perlu diselesaikan. Isteri pula ada 477,000. Total 2.016 juta. Tapi sebelum tolak dengan liability. Ini baru nilai aset ketika berlakunya sakit kritikal. Dia ada holding power, kuasa pemegangan sebanyak 1.5 juta suami, 477,000 isteri, total 2.016 juta. Okay, alright. So, nanti kat bawah baru kita nampak. Lepas tolak hutang, berapa sebenarnya holding power yang masih tinggal? Setidak-tidaknya hutang dah settle kan? Kalau hutang tu hutang rumah, dah jadi milik kita, jadi aset. Tu maksudnya kuasa pemegangan. Jangan sampai bila kita tak prepare kuasa pemegangan, bila berlakunya risiko ke atas kita, harta-harta kita terpaksa dilelong. Sangat-sangat menakutkanlah. Penat kita dah berhutang separuh jalan, tiba-tiba hutang kita tadi terus menjadi hutang, menjadi beban, dia tidak menjadi aset kepada kita. Okay, seterusnya total property financing. Okay, untuk this case tadi, rumah atas nama suami, nilaian property ketika itu adalah 1.2 juta dan totalnya isteri tak ada untuk bahagian rumah, hutang dia adalah 1.2 juta dan kita tengok anggaran profit daripada property yang ada. Kalau sekiranya rumah kediaman, dia tidak menjadi aset lah sebab kita duduk dekat rumah tu, melainkan kalau kita jual, dia akan convert menjadi aset. Okay, tapi kita buat anggaran property yang dibeli ni untuk 10 tahun akan datang. Contoh, dekat this case tadi, 1.295 juta anggaran keuntungan untuk 10 tahun akan datang. Isteri tak ada keuntungan daripada property. Sejadinya, untuk fokus 10 tahun akan datang, keuntungan daripada property ada 1.295 juta. Kita dah auto calculatekan. Last sekali, total cash investment. Kita buat andaian berapa yang tambahan nilai yang boleh disimpan daripada RM900 tadi, kan? Daripada RM900 tadi, kalau dia buat pelaburan, berapa yang menyumbang pulangan pada ketika 10 tahun akan datang. Kalau tengok suami yang ada buat cash investment, so kalau kita pergi dekat aset, kita cari
cash investment suami. Cash investment suami kita nampak ada dekat dalam ASB kan, ada dekat dalam unit trust kan, dekat bank, cash in bank tu ada. Okay, total cash investment daripada portion suami ni tadi, dekat final summary, di final summary, dia memberi fokus pulangan lebih kurang 147,000. Kita dah auto calculatekan dekat situ. So total projection net worth untuk this case tadi, suami akan dapat fokus dia untuk 10 tahun akan datang 1.89 juta, isteri 753,000, total untuk household 2.6 juta. Tu fokus untuk nilai aset bersih untuk 10 tahun akan datang. Berbalik tadi kita tengok kan, current dia punya fokus, kalaulah based on desired income, belah atas, dia patut ada 5.3 juta. Kalau desired income, kalau based on current income, dia patut ada 10 juta. So setelah key in current datang, fokus untuk 10 tahun akan datang, baru 2.6 juta. So jadi dekat sini, terpulang kepada diri masing-masing nak desired financial target ataupun at current income financial target. Financial future target kita kan, untuk retirement kita, untuk education anak kita, ultimate goal dia kan. So jadinya untuk this case tadi, dia perlu bertindak dengan tindakan-tindakan untuk merancang bahagian simpanan dan juga pelaburan dia, simpanan dan juga perlindungan dia, untuk dia mencapai financial freedom target sama ada based on desired income ataupun based on current income. Jadinya jangan ikut-ikut orang. You all sendiri design. You all boleh design berapa desired income yang you all nak. Berapa kalau sekiranya MJ saya memang nak lifestyle saya sama dengan lifestyle saya sekarang. So ambillah yang belah kanan. Kalau sekiranya nak kurangkan hanya sekadar desired income yang kita nak mengikut logik figures ketika kita bersara, you all boleh ubah sendiri dekat desired income. Right? So, final summary. Kita nampak dekat sini, asset versus dengan liability. Dah itemize. Cash, fully paid asset, aset yang masih dalam hutang, aset tak nampak, intangible, medical card kita, semua dah disamarikan dekat sini. Dan berapa hutang-hutang yang ada untuk kedua suami isteri ni, semua dah di-itemizekan dekat sini. So, aset tolak liability, finally akan dapat nilai harta bersih. Nilai harta bersih. Jangan hanya memandang total asset. Total asset belum tolak liability. Nampak tak? Total asset at current ada 1.986 juta. Tapi kena tolak liability barulah dapat nilai aset bersih 646,000. Okay, sebab masih ada hutang. So bila you all keep on update, you all punya financial data, hutang you all setiap 3 bulan you all update kan. MJ galakkan My Financial Blueprint ni you all update setiap tahun 4 kali. Quarterly, bulan 1, bulan 4, bulan 7, bulan 10. You all akan nampak pergerakan you all punya nilai aset bersih. Berapa baki hutang? Berapa nilai aset bertambah? So you all akan nampak selalu nilai aset bersih you all bertambah kerana hutang berkurang. Bila you all tambah hutang, nanti nilai aset bersih akan lambat lah kan. Sebab hutang lebih banyak kan. Bertambah. So please monitor, sentiasa review, sentiasa adjust you all punya financial at current. Okay. Kalau kita tengok total net worth upon kematian, dia lebih tinggi. Kenapa lebih tinggi? Kerana adanya tabung takaful dekat situ. Tabung takaful ni bila berlaku kematian baru dia menjadi aset. Kan? Kalau tak berlaku kematian dia tidak menjadi aset. Tapi tetap juga kena selesaikan hutang juga. Tengok upon death 3.051 juta. Kenapa boleh jadi net worth untuk upon death 1.7 juta? Kerana selesaikan hutang 1.34 juta. Barulah nampak berapa harta yang ditinggalkan kepada pewaris selepas selesai hutang. Yang penting diri kita dah selamat, tidak tergantung kerana pewaris kita dapat selesaikan hutang daripada harta yang kita tinggalkan. Pampasan takaful yang kita tinggalkan. Right? Untuk hilang upaya pun sama juga figure dia dengan tabung kematian. Biasanya syarikat takaful, bila kita beli tabung kematian, dia datang sekali dengan tabung hilang upaya. Right? Dan terakhir, total net worth, nilai harta bersih
Kalau berlaku sakit kritikal, okey, nampak secara mata kasar total aset kalau berlaku sakit kritikal 2.016 juta, tapi setelah tolak hutang belah kanan, hutang mesti diselesaikan. Wajib, jangan hidup kita dibebani dengan hutang. Dengan perancangan kewangan, kita boleh buat pengurusan risiko kewangan melalui takaful untuk selesaikan hutang. Masih berbaki nilai harta bersih kalau berlaku sakit kritikal 676,000, bertindak sebagai penggantian pendapatan untuk kelangsungan hidup. Okay, right? So, habis untuk final summary. So, belum habis tutorial kita akan sambung tutorial kita untuk next button dalam My Financial Blueprint. Guys, ingat, tanpa financial data yang lengkap, you all takkan dapat final summary. You all takkan dapat you all punya amount financial freedom target. You all takkan dapat amount emergency fund. You all takkan dapat amount risk and return level. You all takkan dapat bezakan liquid asset dengan non-liquid asset. You all takkan nampak asset versus dengan liability. Berapa net worth, nilai harta bersih you all at current dan fokus untuk future. Right guys, pastikan financial data lengkap. Okay, selamat beramal dan bertindak. Next tutorial, kita pergi kepada action plan, insyaAllah.